Okey. So kat sini, hari tu cikgu ajar tentang ni kan, macam mana nak hasilkan arus arohan. Nama dia special sikit, arus arohan. Mesti ada apa? Firstly, mesti ada apa? Magnet. Ya, mesti ada magnet, okey. Sebab kita nak medan magnet kan. Kita nak ada medan magnet. So mesti ada magnet. Okey, lepas tu selain pada medan magnet, bila dah terhasil arus arohan, nanti arus arohan tu nak mengalir kat mana? Solenoid. Ya, dia mengalir dalam solenoid kan, ataupun kita perlukan konduktor lah. Kita perlukan konduktor. Sebab nak bagi arus tu mengalir kan, mestilah kena ada dalam konduktor ni. Okey, so kat sini kita guna konduktor ni lah, gegelung solenoid ni. Supaya arus mengalir, arus arohan yang terhasil tu dia mengalir dalam gegelung yang konduktor ni, yang solenoid ni. Jadi nak bagi arus arohan terhasil, medan magnet ni mesti berubah. Okey, sebab itulah cikgu dah tunjukkan video magnet masuk solenoid, keluar solenoid kan? Dah tunjuk kan? Dah. Okey dah. Okey, so bila magnet ni masuk dalam gegelung solenoid ni, jadi medan magnet dia berubah lah, betul tak? Kan medan magnet kan macam ni kan, utara ke selatan kan, north to south kan. North to south. Ni apa? North keluar, south masuk. Kan ni medan magnet dia. North to south. Okey. So bila medan magnet dia, so kalau kamu masukkan kamu gerakkan magnet ni, bila kamu gerakkan magnet, okey, so medan magnet pun berubah lah, okey. Dia tak adalah statik je kan. So medan magnet tu berubah. Yang penting medan magnet mesti berubah, okey. Mesti berlaku perubahan medan magnet. Mesti berlaku perubahan medan magnet, okey. Ataupun kita boleh sebut perubahan flux. Pernah dengar kan perkataan ni? Flux magnet. Flux magnet tu apa? Flux magnet tu medan magnet lah, okey. Mesti berlaku perubahan medan magnet ataupun perubahan flux magnet supaya arus arohan terhasil dah bolehlah mengalir dalam solenoid ni. Okey, so kamu akan nampak jarum dia terpeso. Nanti kita akan belajarlah macam mana nak buat jarum dia. Lagi satu yang cikgu nak kamu betulkan pesongan jarum sebab yang ni KBSM. Dulu KBSM pesongan jarum dia macam ni. KSSM lain. Macam pelik sikit kan. Tak apa, nanti cikgu ajar. Kamu buat dulu ni. Arrow ni kamu betulkan macam ni. Boleh tak? Dia pesong sana. Sebab ni KSSM dia punya galvanometer. Dia lain sikit pesong. Dia bukan macam KBSM. Kamu betulkan handout Yang ni dia pesong macam ni. Yang ni dia pesong macam ni. Okey. So macam mana nak tahu pesongan jarum galvanometer? Okey, caranya adalah dia pakai ni. Okey, sebelum tu sebelum cikgu ajar dululah. Okey, bila masukkan magnet bar, okey, berlaku perubahan medan magnet, so arus arohan terhasil, okey. And then kalau kita keluarkan magnet daripada solenoid, pun medan magnet pun berlakulah perubahan medan magnet kan. So arus dia terhasil, okey. Arus arohan terhasil. And then kalau kita masukkan pula gegelung ni, kita masukkan solenoid ni, ke magnet. So ni medan magnet kan, north to south kan. North keluar, south masuk kan. Ni medan magnet. So kalau kita masukkan gegelung ni ke dalam magnet, pun berlaku juga perubahan medan magnet tu, okey. Medan magnet tu dia akan macam telah diganggu ke bukan. Medan magnet ni bila kamu masukkan solenoid ni ke dalam magnet, so medan magnet tu akan berlakulah macam perubahan kan, macam ada perubahan lah kan medan magnet sebab dah macam dipotong oleh solenoid macam tu kan. So berlakulah perubahan medan magnet. Jadi arus arohan pun boleh terhasil
Yang ni pun sama juga. Tadi solenoid ni kita keluarkan daripada magnet kan. Solenoid digerakkan menjauhi suatu magnet pegun. Asalnya apa? Asalnya magnet ni dalam solenoid. Okay, asalnya magnet dalam solenoid ni kita keluarkan solenoid tu. So medan magnet tu pun terganggu, betul tak? Medan magnet ni terganggu. Asalkan medan magnet ni terganggu je, arus aluhan boleh terhasil. Okay. Yang penting medan magnet ni mesti terganggu, okay, ataupun berubah-ubah. Asalkan dia berlaku perubahan, arus aluhan terhasil. So, tapi kalau magnet tu kita letak pegun je dalam solenoid. Pegun je kan, statik je. Boleh tak medan magnet tu yang berubah? Respon. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kan. So medan magnet tu pun macam statik je kan. Bayangkan benda yang statik kan. So dia pegun statik je. So medan magnet dia tak berubah, perubahan. Tiada perubahan medan magnet yang berlaku. So bila tiada perubahan medan magnet, tiadalah arus aluhan. Sebab tu jarum dia tak terpesong pun dia straight je. Okay. Next. Kamu dah betul ke penunjuk galvanometer ni? Sebenarnya ramai semua orang dah dapat ke handout? Ada tak yang tak dapat lagi handout yang cikgu post 2 minggu sudah kot ke 3 minggu sudah? Ada tak yang tak dapat lagi handout yang cikgu post? Respon. Oh tak ada, maksudnya semua orang dapat je ni ya? Dalamnya ada 29 orang, maksud 29 orang yang dapat. Dapat semua? Dapat. 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 Sebab yang form 4 ada juga yang tak dapat. Padahal duduk kat mana je? Duduk dekat Samir je. Tak tahu apa pasal tak dapat. Okay. Yang duduk yang kat Johor tu siapa ke yang dekat Johor? Imanina kan? Saya Saza. Dah dapat dah? Dah. Dah. Minggu lepas dah dapat. Macam kamu boleh tiba-tiba dekat Johor Saya tinggal kat sini Saza. Oh ya ke? Okey. Okay. So, okay, next. Okay, tu berlaku perubahan medan magnet lah. Berlakulah arus aluhan Okay, lagi selain ni, okay, apa lagi cara nak hasilkan arus aluhan? Yang penting medan magnet tu kena ada berlaku perubahan. Okay, contoh dia macam ni pula. Ni lain sikit lah cara dia. Cara dia adalah, ni pun sama juga magnet. Okay, yang ni magnet north. Yang ni magnet south. Okey, yang sebelah-sebelah ni. So kat sini adalah medan magnet, iaitu medan magnet dia macam ni lah kan, straight. North to south. Okey, sekejap. Betul macam ni. North to south. Okey. So ni medan magnet dia. Okey. So apa jadi? Kita buat apa? Dawai. Dawai digerakkan ke bawah. Maksudnya kan dawai kita gerak ke bawah. So bila kita gerak ke bawah dia telah potong Kalau kita gerakkan dawai ni ke bawah, maksudnya kan dawai buat apa? Dia akan memotong. Okey, dawai dia akan memotong medan magnet. So kalau dawai memotong medan magnet, jadi medan magnet ni berubah tak kalau dah kena potong? Dia tak ada statik kan? Mestilah berlaku. Kalau dah medan magnet tu dipotong, mestilah maksudnya apa? Statik ke tak medan magnet ni kalau dah kena potong? Bayangkan kita potong medan magnet tu dengan dawai. So medan magnet dia tak statik kan? Dia macam dia telah dipotong kan? Mestilah medan magnet tu macam telah berlaku apa? Gangguan kan? Macam ada gangguan pada medan magnet tu. Dia tak statik kan? So berlakulah. Kita ni kalau macam ni kita panggil pemotongan medan magnet. Okey? Pemotongan medan magnet. So kalau berlaku pemotongan medan magnet pun terhasillah arus aluhan. Okey. Lagi apa lagi? Dia potong macam mana lagi? Kali ni dia buat dawai tu digerakkan ke atas. Ni okay, ni medan magnet kan, north to south. Lepas tu dawai digerakkan ke atas pun berlaku juga pemotongan medan magnet. So kalau medan magnet tu dipotong pun terhasillah arus aluhan. Okey. Yang ni, kalau macam ni macam mana ni? Okey, ni north to south. North to south medan magnet dia. Tapi dawai dia buat apa? Dia gerakkan selari dengan medan magnet.
Kalau dawai tu gerak selari dengan medan magnet, terhasil tak arus arohan? Tak. Tak sebab apa? Okey, sebabnya dalam subtopik ni kan kamu akan belajar cara nak tahu arah arus arohan. Okey, nanti cikgu ajarlah. Okay, macam tak tahu arah arus arohan, dia pakai tangan Fleming juga tapi bukan tangan kiri. Dia akan guna tangan kanan pula tangan kanan Fleming. Untuk tahu arah arus. Yang last week tu kita belajar tangan apa? Tangan kiri Fleming kan? Last week kita belajar tangan kiri Fleming. So tangan kiri Fleming untuk tahu apa? Ingat lagi tak? Untuk tahu arah apa tangan kiri Fleming? Untuk tahu arah daya. Okay, arah daya kita pakai tangan kiri Fleming. Kalau nak tahu arah arus, tapi arus arohan lah ya. Arah arus kita pakai tangan kanan Fleming. Okay, sama juga. Dia kena tembak setan juga, okey? Tembak setan juga. Sekejap cikgu. Buka video sekejap. Lepas tu kan setiap jari tu mesti 90 darjah, 90 darjah. Nah, cikgu ni ya. Okey. Dah nampak? Sekejap, tangan mana ni? Okey. So, sama juga pakai tangan kanan juga. Okey, tembak setan. Kat mana setan? Setan dia kat situ kan? Situ. Okey, ni tembak setan. Lepas tu, dia punya arus. Bukan arus. Dia punya daya. Dia kata apa? Dia gerakkan dawai tu selari dengan medan magnet. Betul tak? Okey, so dia gerakkan dawai. So, bila dia gerakkan, daya lah. Daya mana? Ibu jari mana daya? Daya kat mana? Ibu jari ke ibu yang jari ketiga ni? Ibu jari. Ibu jari. Okey, tembak setan ni ibu jari. Ibu jari ni daya tau. So daya dawai. So dawai tu dia gerakkan selari dengan medan magnet. So kalau dawai tu digerakkan selari dengan medan magnet, maksudnya daya ni selari dengan medan magnet. Selari rupanya. So kalau selari jadi tak macam tangan Fleming macam ni Boleh ke? Tangan kanan Fleming mesti berapa? 90 darjah. Barulah terhasil arus arohan. Dia kena 90 darjah. Okay, baru terhasil arus arohan. Tapi kalau daya selari dengan medan magnet, ni 90 darjah ke? Tak kan? Tak. Tak. So kalau tak, ni bukan tangan kanan Fleming dah. Tak jadilah konsep tangan kanan Fleming. Sebab daya selari dengan medan magnet. So kalau daya selari dengan medan magnet, tak terhasil lah arus arohan. Okey? Tak terhasil. Jadi kan? Okey, jadi kesimpulannya, daya tak boleh selari dengan medan magnet. Okey? So kalau kamu gerakkan dawai ni selari dengan medan magnet, maksudnya kan medan magnet ni kan kiri ke kanan. So kalau kamu gerakkan dawai ni kiri ke kanan, selari juga. So tak terhasil arus arohan. Okey? Macam tu. Okey, kalau macam ni, kalau dawai tu pegun je dalam medan magnet, dia letak pegun je. Kalau pegun dia potong tak medan magnet? Tak. Dia tak potong dia tak potong medan magnet. So tiada pemotongan medan magnet, jadi tiadalah arus arohan. Okey, macam tu. Okey, next. Apa lagi kita nak belajar ni macam mana arus arohan boleh terhasilkan. Okey. Mesti ada medan magnet. Okey, lepas tu dia guna hukum, ada satu hukum nama dia hukum Lenz. Hukum Lenz. Okey, hukum Lenz dia kata apa? Dia kata arus arohan, okey, hukum Lenz menyatakan arus arohan sentiasa mengalir arus arohan tukar balik. Hukum Lenz menyatakan arus arohan dalam solenoid. Dalam
solenoid sentiasa mengalir pada arah yang menentang. Pada arah yang menentang perubahan medan magnet yang menghasilkannya. Inilah hukum Lenz. Okey. Maksudnya arus-aruhan dalam solenoid ni, dalam solenoid yang gegelung-gegelung ni kan. Ni sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan medan magnet, ataupun nama lain dia medan magnet ni kita boleh sebut juga ni flux magnet perubahan flux magnet pun boleh juga. Okey, samalah flux magnet, medan magnet. Okey, yang menghasilkannya. Okey, apa maksud dia? Maksud dia contohlah ni magnet kan. Ni utara selatan. Okey, ni north lah, utara north. Okey. So kalau magnet ni nak masuk dalam solenoid, solenoid ni nak menentang. Dia tak suka magnet ni nak masuk dalam solenoid. Okey. So bila solenoid ni nak menentang, dia tak suka kat magnet ni masuk. So kalau dia nak menentang, jadikan solenoid bahagian sini, hujung ni, dia kena jadi kutub apa? Utara ke selatan? Utara. Dia akan jadi kutub utara sebab dia nak menentang, dia tak bagi masuk kan. So dia akan jadi kutub utara. So kalau sini utara, sini selatan lah kan. Okey. Tapi walaupun dia nak menentang kan, tapi magnet ni still dapat masuk juga kan. Dapat masuk juga sebab yelah kita masukkan je kan. Solenoid dia hanya boleh tentang macam ni je, tapi magnet ni still dapat masuk juga. So bila dia still dapat masuk, jadi solenoid akan buat apa? Dia akan mengaruhkan arus. Dia akan hasilkan arus-aruhan macam tu. Okay? Dia akan hasilkan arus-aruhan. Tanda yang dia tak suka. Korang faham ke ni? Faham. Faham. So dia akan, okey, asalnya magnet ni nak masuk tapi solenoid ni tak suka kan, dia nak menentang. Jadi solenoid ni akan jadilah utara kat belah sini nak menentang, tapi magnet ni mesti dapat masuk juga. Betul tak? So dia pun rasa macam nyampah macam tu kan. So dia akan hasilkanlah arus-aruhan. Okey. Itulah terjadi arus-aruhan. Okey. Jadi dia punya arus dia macam mana? Arah arus dia. Kalau nak tahu arah arus tu yang kita pakai petua apa? Ingat lagi tak petua yang solenoid ni? Petua tangan kanan. Genggaman tangan kanan. Ya, petua genggaman tangan kanan untuk solenoid kan. Okey, so kamu dah tahu dah utara kan kat sini. So nak tahu dia punya arah arus dia macam mana? Kita pakailah ni petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Okey, sekejap buka lagi kamera. Mana okey. Dah, korang nampak cikgu? Nampak. Okey. Nampak. Dah nampak. Okey, jadi kat sini mana cikgu punya solenoid? Okey, contohlah ni marker pen ni solenoid kan. So kat sini apa? Sini jadi utara So pakai ni lah tangan kanan untuk solenoid ni. Ibu jari tunjuk utara. Pegang macam ni solenoid ni macam ni. Macam ni kan. So sekarang ni kamu tengok arus dia. Kamu ke bawah ke ke atas? Ke bawah. Ke bawah kan. Sebab itulah kamu tengok ni tau yang empat finger yang 4 fingers ni kan. Yang madak kita ni dia ke bawah kan, dia ke bawah. Sebab itulah arus ni ke bawah, okey. Arus dia ke bawah. Ke bawah. Ni tengok yang 4 fingers kamu dulu. Boleh. Ni faham tak yang ni? Faham. Okey, faham. Okey, lepas tu dah tahu arus dia, jadikan arus dia ke bawah. Kejap cikgu tutup baliklah kamera ni. Okey, so bila arus ni ke bawah, jadi kamu tengoklah dia punya line gegelung dia ke bawah. Maksudnya ini pun ke bawah. So ini pun ke bawah.
Ni pergi sana. Dia pergi sana. Dia pergi sana. Betul tak? Nampak tak arus ni? Okey. Nampak. Macam tu lah arus dia. Okey. So kan jarum dia terpesong macam mana? Okey. Cikgu punya nota tu tahu dia KBSM punya zaman tahu. So dia tak ikut. Okey, dulu kan kalau KBSM ni kan galvanometer ni. Galvanometer dia akan tunjuk, dia akan pesong ikut arah arus. Okey, kalau KBSM lah, KBSM kan dia akan pesong jarum dia dia akan pesong ikut arah arus. Ya, maksudnya kan kalau arus dia ke sana, jadi kan galvanometer tu jarum dia terpesong macam ni ke kanan. Ke kanan, dia ikut arah arus. Ni KBSM. Tiba-tiba masuk ke SSM, dia kata pula galvanometer ni dia bukan pesong ikut arah arus, tapi dia pesong ikut arah elektron. Arah elektron mengalir. Ni. So kamu kena ikutlah yang SSM ni. Okey. Jadi kat sini sekarang ni kamu tahu tak arus dia ke kanan. Kalau arus dia ke kanan, elektron ke mana? Ke kiri. Ya, elektron ke kiri. Okey, elektron dia ke kiri. So kalau elektron dia ke kiri, jadi jarum galvanometer tu terpesong ke arah kiri. Okey, ke arah kiri. Macam tu. So kena ingatlah galvanometer jarum dia terpesong ikut arah elektron mengalir. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Kenapa waktu maksudnya apa? Maksudnya KBSM tu tersilap ke apa? Cikgu pun tak sure. Sebab ni ada cikgu tu dia buat eksperimen. Sekejap tunjuk. Cikgu ada kot dekat WhatsApp ni. Sekejap Mana sekejap. Ni gambar ni. Kau nampak gambar ni? Okey. Dia kata, kamu tengok sebab ni dalam eksperimen ni dia kata kalau terminal ni positif, nampak positif je ni positif ni terminal positif, ni terminal negatif. So arus mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Tapi tengok jarum galvanometer. Dia pesong macam mana? Dia bukan pesong ikut arah arus kan, tapi dia pesong kalau arus dia ke kiri, elektron dia ke mana? Respon. Ke kanan. Elektron dia ke kanan. Mana kejap Okey, elektron dia ke kanan. So bila elektron dia ke kanan, so jarum galvanometer dia pun terpesong ke kanan. Okey. So sebenarnya yang KSSM ni adalah cara yang betul. Okey. Maksudnya KBSM dulu tersilap ke apa tak tahulah kan. Okey, lepas tu ni pun sama juga. Kalau sini terminal dia positif, ni terminal negatif. Okey, arus mengalir daripada terminal positif ke negatif kan. Okey, ni arus ke kanan. So, elektron ni ke mana? Kiri. Ke kiri. So kan, jarum galvanometer dia pun terpesong ke kiri. Jadi kamu kena ingatlah yang jarum galvanometer dia akan sentiasa mengalir pada arah elektron. Okey, bukan pada arah, dia akan terpesong pada arah elektron, bukannya arah arus. Okey, boleh setakat ni? Faham ke? Boleh. Okey, next. Ada siapa-siapa tak yang nak share pasal ni? Kok ada yang ada pergi tuition ke? Cikgu tuition dia explain pasal ni. Ada tak? Suhai ke? Suhai. Suhai mana Suhai? Ya. Ada tak kamu study apa-apa pasal jarum galvanometer ni? Kenapa KPS? Sebab saya tengok video dekat YouTube dia kata ikut arah arus.
Itu sebab itu mesti YouTube zaman KBSM. Cuba kamu tengok tahun bila. Memang ramai cikgu fizik petikalkan benda ni kan. Memang jadi isu lah benda ni. Tapi bila dia orang find out balik kan, buat kajian balik, memang betul jarum galvanometer dia terpeso ikut arah elektron. Sebab tu tadi cikgu tunjuk gambar eksperimen tadi tu kan yang betulnya. Yang video yang kamu tunjuk tu, yang video yang kamu tengok tu, itu video yang eksperimen tu video penerangan. Suhai? Eksperimen. Oh, video eksperimen Okey. Salah cikgu. Tapi itulah itu mungkin tu zaman KPSL. Cikgu tak sure lah macam mana. Mungkin ada ni kot. Jarum dia punya galvanometer dia ada cara pemasangan ni kot. Pemasangan terminal positif dengan negatif dia macam mana. Takkan pemasangan dia. Tapi tak payah ni lah. Yang penting KSSM kamu ingat tu je lah. Jarum galvanometer dia pesong ikut arwah elektron ikut arwah elektron. Mungkin cara pasang galvanometer untuk KSSM ni dia buat cara lain sikit pemasangannya dia buat. Tapi itulah dia pun tak explain detail kan macam mana dia pasang galvanometer ni. Terminal positif dekat mana, negatif dekat mana, dia tak explain pula kan. Tapi yang tak payah susah, kamu ingat je lah ikut arwah elektron mengalir. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Next. Okey, yang ni pula. Okey, kalau macam ni pula. Sekarang ni kan magnet ni dia nak keluar daripada solenoid. Magnet ni nak keluar pula. So bila magnet ni nak keluar daripada solenoid ni nak tarik. Okey? Solenoid ni nak tarik sebab dia kan sentiasa menentang magnet. So bila magnet nak keluar dia nak tarik pula. So bila dia tarik jadi hujung ni jadi kutub apa? Respon. Utara ke selatan? Selatan. Ya, dia akan jadi selatan. Okay? Dia akan jadi selatan. So kalau sini selatan, sini utara. So nak tahu dia punya arah arus, pakailah ni petua gegambar tangan untuk solenoid. Okay? Okay. So dia akan tunjuk. Macam mana tunjuk? Okay, macam ni lah. Okay. Yang ni tak utara kat sini kan. Ni utara. So ibu jari tunjuk utara Ibu jari tunjuk utara. So dia macam ni lah. Okay, bila dia macam ni, jadi dia punya arusnya ke mana ni? Ke atas ke bawah? Ke atas. Ini macam ni dia ke atas Macam ni dia ke atas. Tengok ke atas macam tu. Okey, so bila dia ke atas, arus dia ke atas lah. Okey, ke atas. Ni pun ke atas, so ni ke atas. Ni macam ni lah kan. Arus dia. Okey. So arus dia ke kiri. Bila arus ke kiri, elektron ke mana? Kanan. Ya, elektron dia ke kanan. So bila elektron dia ke kanan, jadi jarum galvanometer ni akan terpesong ke? Kanan. Ya, ke kanan. Okey. Boleh. Inilah. Kalau kamu nak tahu, inilah isu yang paling besar dalam KSSM fizik punya lah ramai orang persoalkan. Tapi kita terima je lah KSSM ni. Okey. Okey, next. Mana lagi Sekejap. Okey, kita pergi. Okey, ni. Ni apa benda pula? Oh, okey. Cikgu tak naklah masuk yang tu. Dia masuk lagi pun kita belajar ni lah. Sekejap. Mana ni? Baik. Saya boleh pergi WhatsApp balik Oh. Sekejap
Okey, kita buat ni. Nanti cikgu bagilah handout ni. Okey. Nampak tak handout ni? Nampak. Okey. So, kita buat latihan ni. Okey, sekarang ni magnet ni nak masuk. Okey, bila magnet ni nak masuk, so sini jadi kutub apa? Respon. Sekejap. Ni jadi kutub apa? Utara. Magnet ni nak masuk. Ya, dia solenoid ni nak menentang. So, dia akan jadi kutub utara. So, yang ni utara, yang ni selatan. Okey, lepas tu dia punya arus dia. Kalau situ utara kan. So, yang ni solenoid, ibu jari utara. Okey, ni ibu jari utara. Okey. So, dia punya arus dia ke atas ke bawah? Respon. Ke atas. Arus dia ke atas Okey. Dia nak tengok kan, dia bukan tengok yang ni tau. Dia tengok yang facing kamu ni. Facing muka kita ni. Kalau ni facing dia, ke atas lah. Kalau ni facing ini, ke bawah. Faham? Ni ke atas. Okey, ke atas. Okey, jadi yang ni arus dia ke atas. Okey, ke atas. So ini ke atas. Ni macam ni Okey, so kalau arus dia ke kiri, elektron dia ke mana? Ke kanan. Ke kanan. So jarum dia akan terpesong ke kanan. Okey, boleh? Boleh. Okey. Nombor 2 pula. Okey, sekarang ni magnet ni nak keluar. Okey, bila magnet ni nak keluar, solenoid ni dia akan menentang, dia tak suka. So solenoid akan jadi kutub apa ni? Respon. Utara. Dia nak magnet nak keluar ni. Magnet ni nak keluar. So solenoid tak suka magnet ni keluar. Jadi solenoid akan Selatan. dia akan tarik. Dia macam ni tau. Kalau magnet tu nak masuk, dia nak solenoid nak tolak. Tapi kalau magnet tu nak keluar, solenoid tu nak tarik. Itulah maksud dia menentang. Okey, dia macam suka main tarik tali. Macam tu kan, main tarik tali macam tu kan. So kalau macam ni, magnet ni nak keluar, solenoid nak masukkan pula. Okey, dia nak tarik pula. So bila dia nak tarik, so ni jadi selatan. So ni selatan, ni jadi utara. Okey, so nak tahu dia punya arus dia. So ni utara kan. Ibu jari tunjuk utara kan, buat macam ni. Okey. So ni mana ni? Arus dia ke mana? Atas ke bawah? Respon. Bawah. Ke bawah. So arus dia ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. So ni bawah, di sini, di sini, di sini. Okey, so arus dia ke kanan. Jadi elektron dia Kiri. ke kiri. So jarum dia akan pesong ke kiri. Okey, next sini pula. Ni sama macam tadi ke? Oh, lain. Okey. Sekarang ni pula. Okey, ni magnet ni nak masuk. Bila magnet ni nak masuk, solenoid ni nak apa? Respon. Bila magnet ni nak masuk, solenoid ni nak Menentang. Ya, dia nak menentang. So jadi apa kat sini? Selatan. Okey, dia jadi selatan. Okey, ni jadi selatan. So yang ni jadi utara. So nak tahu arah arus kan? Ni yang kini utara. So ibu jari tunjuk utara. Macam ni lah. So arus dia ke mana? Bawah ke atas? Respon. Bawah. Bawah. So arus dia bawah. Jadi bawah. Ni. So arus dia ke kanan. Bila arus dia ke kanan, elektron dia ke mana? Kiri. So jarum dia pesong kiri. Okey, last nombor 4. Okay, sekarang ni magnet ni nak keluar. Bila magnet ni nak keluar, solenoid nak solenoid nak buat apa? Bila magnet ni keluar, solenoid ni nak dia nak tarik. So bila dia nak tarik, dia jadi kutub apa kat sini? Kau nak tarik? Utara. So yang ni selatan. So ni